أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Surah An-Nur ayat yang ke-56. Tuan pengurusi majlis, tuan-tuan Maulana, tuan-tuan Amir, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang penuh berberkat ini kita masih mendapat taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan jalsa salanah yang kita cintai ini. Di pagi yang mulia ini saya telah diberikan amanat untuk menyampaikan ceramah saya yang bertajuk Khilafat, Berkat dan Kepentingannya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jalsa, karangan-karangan mengenai berkat-berkat khilafat bukan sesuatu yang baru dalam jemaat yang kita cintai ini. Kemanisan, keindahannya sentiasa segar apabila kita membahaskan mengenai khilafat. Apatah lagi ketika kita menyambut 100 tahun khilafat Jubli, kita dapat merasakan betapa nikmat, manisnya, berkatnya khilafat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita sebagai warga jemaat Ahmadiyah. Semua berkat dan nikmat yang kita rasai adalah semata-mata dengan kedatangannya seorang Rasul, iaitu Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi pembawa syariat yang paling sempurna. Beliau telah menubuatkan bahawa setelah kepergian beliau, setelah kewafatan beliau akan ada khilafat ala minhaji nubuat, iaitu akan khilafat berdasarkan nubuatan, iaitu akan ada khalifah-khalifah yang akan meneruskan pekerjaan beliau untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia sehingga ke akhir zaman. Hadis itu berbunyi, An Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa'uha Allah taala summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah masyaallah an takuna summa yarfa'uha Allah taala summa takunu mulkan adan fatakuna masyaallah an takuna summa yarfa'uha Allah taala summa takuna mulkan jabariyatan fayakunu masyaallah an yakuna summa yarfa'uhu Allah taala thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah thumma sakat.
Hadis ini bermaksud dengan izin Allah, di tengah-tengah kamu dijadikan kenabian sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan khilafat berdasarkan kenabian sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan raja-raja yang adil sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan raja-raja yang zalim sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan khilafat berdasarkan kenabian. Kemudian beliau SAW berdiam. Berdasarkan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sidang jalsa, Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahawa Nabi Muhammad SAW telah menubuatkan bahawa selepas beliau akan ada nizam khilafat. Dan ini memang pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan dua kudratnya. Kudrat pertama iaitu dengan tangan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat kedua adalah setelah kewafatan seseorang nabi itu, maka untuk penerusnya akan ada khalifah, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam juga pernah bersabda mengenai hadis ini. Kita lihat di mana hadis ini kepada raja-raja yang zalim ini tidak digunakan perkataan khalifah. Kenapa dia tidak gunakan perkataan khalifah kepada raja-raja ini? Kerana khalifah adalah bayangan Rasul. Kerana khalifah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Rasul itu lakukan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, akidah jemaat kita ialah khalifah jemaat yang hidup di zamannya adalah orang yang paling afdal dari semua yang lainnya. Dan beliau juga di tempat lain pernah bersabda, khalifah jemaat Ahmadiyah kedudukannya lebih dari kedudukan raja-raja dan pemerintah-pemerintah. Dia di dunia merupakan wakil dari Tuhan dan wakil kepada Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin jalsa, dari catatan di atas sangat jelas menunjukkan bahawa khalifah ini adalah bayangan Rasul. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Rasul lakukan. Sebagaimana Rasul itu akan menyebarkan tauhid di muka bumi ini, itu juga yang akan dilakukan oleh khalifah untuk menyebarkan tauhid di muka bumi ini. Sebagaimana Rasul itu akan memberi tarbiyat, pelajaran kepada anggotanya, kepada jemaatnya, kepada umatnya dari segi ibadat. Begitu juga khalifah akan menasihati jemaatnya cara yang mana peribadatan yang sempurna kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila khalifah itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sangat bijaksana dalam membuat sesuatu masalah, membuat satu keputusan, dan dia akan berlaku adil dan insaf dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan beliau akan mendoakan jemaatnya demi kejayaan jemaatnya dunia dan akhirat, dan dia akan bergembira. Khalifah itu akan bergembira atas kejayaan yang dimiliki oleh jemaatnya. Dan khalifah juga boleh bersedih apabila mendapati bahawa jemaatnya runtuh dalam akhlaknya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bersedih atas kelakuan umatnya yang selalu mempersoal dan yang selalu mempertikai. Begitu juga Rasulullah SAW pun bersedih apabila mengetahui malaikat membawa beberapa orang sahabatnya ke dalam neraka. Jadi dan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat bertuah. Kita berada dalam jemaat Ahmadiyah yang di tengah-tengah kita ada khalifah. Dan kadang-kadang sesuatu perkara itu sangat mustahil untuk kita ungkapkan dengan perkataan. Dan kadang-kadang ianya sangat susah untuk kita menuliskan dalam bentuk laporan. Tetapi ianya akan zahir, kelihatan di wajah orang-orang yang beriman, yang sentiasa mengatakan labbaik atas segala perintah khalifah. Inilah yang Khalifatul Masih Al-Hamis Hazrat Mirza Masrur Ahmad Talib bin Nasir Aziz menyatakan dalam khutbah beliau baru-baru ini, bahawa dapat dilihat di wajah-wajah
orang-orang yang beriman yang sentiasa taat dan mengatakan labbaik atas segala perintah khalifah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahawa khalifah ini akan berberkat untuk jemaat kita. Beliau mewasiatkan kepada kita warga jemaat, kepada kamu pasti akan diperlihatkan kudrat kedua, yang kedatangannya adalah untuk kebaikan kamu, disebabkan ianya berterusan di mana kelangsungannya tidak akan putus sampai hari kiamat, dan kudrat kedua tidak akan sampai sekiranya aku tidak pergi. Tetapi setelah aku pergi, maka selepas itu Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua kepada kamu, yang akan selamanya berserta dengan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat, kita sangat bertuah, kita sangat telah diberi kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya khalifah di tengah-tengah kita. Dan sekarang mari kita lihat apakah berkat-berkat yang telah kita perolehi dengan adanya khalifah di tengah-tengah kita. Kita telah melalui lebih 100 tahun pengalaman dengan khalifah-khalifah Jemaat Ahmadiyah. Cuba kita lihat jalsa salana, jalsa yang kita adakan. Jalsa salana Jemaat Ahmadiyah telah berada di seluruh dunia, di negara-negara kecil maupun negara-negara besar, di negara-negara miskin maupun di negara-negara kaya. Akhirnya tidak ada satu benua pun yang tidak pernah diadakan jalsa di zaman moden hari ini. Semua jalsa-jalsa kita berada di seluruh dunia. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jangan sangka bahawa jalsa adalah perhimpunan biasa. Dan beliau bersabda lagi, ini adalah satu fenomena yang asasnya suci dari pertolongan ilahi untuk penyebaran Islam. Ini juga merupakan satu berkat dari khilafat. Jika mata kita tidak tertutup, hati kita tidak terlindung, ini merupakan satu bukti juga jalsa-jalsa kita yang tersebar di seluruh dunia menjadi bukti bahawa betapa berberkatnya khilafat di tengah-tengah kita. Di mana dahulu, lebih kurang 123 tahun yang dahulu, di sebuah penempatan kecil bernama Kadian, di situ telah diadakan jalsa buat pertama kali yang kehadirannya cuma 75 orang. Tetapi hari ini kita lihat jalsa kita ini yang di Malaysia ini, jalsa salana Malaysia yang ke-28, tuan-tuan perhatikan hari ini, yang kita ini jauh beribu-ribu batu daripada Kadian. Tetapi dalam jalsa kita ini, laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya datang mengambil berkat di dalam jalsa kita ini semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala.